Uh, saya nak tanya satu soalan. Soalan teka-teki. Kan? Haiwan apa yang paling kaya? Siapa jawab? Beruang. Ramai dah tahu kan? Ramai dah tahu kan? Haiwan paling kaya beruang. Sebab apa? Sebab dia beruang kan? Sebab dia beruang. Okey, jadi tajuk hari ni ialah tajuk wang. Okey, tajuk kita hari ni ialah tajuk wang. Okey, tapi tajuk wang hari ni saya nak terus melangkau ke topik yang tengah, iaitu bijak wang tu. Kalau kita tengok dalam buku teks, muka surat berapa kejap saya tunjukkan. 105. Oh, dah tahu mana share. Okey, ni. Okey, saya share presentasi ini. Okey, kelas kita hari ni. Okey, wang. Bijak urus wang. Kan? Bijak urus wang, bijak buat keputusan. Kemudian kita akan belajar sikit mata wang utama dunia dan nilainya serta instrumen pembayaran. Okey. Buku teks muka surat 118 hingga 127. Kalau nak tengok dalam buku teks lah. Dalam saya punya presentation ni pun ada juga kita buku teks itu sebagai rujukan juga Okey. Tambah tolak darab bahagi untuk tajuk wang yang awal tu. Untuk topik wang tu, tambah tolak darab bahagi tu kamu dah belajar sebenarnya tambah tolak darab bahagi. Okey. Cuma untuk nilai wang, untuk tajuk tambah tolak darab bahagi wang, dia perlukan letak ni unit saja. Unit apa duit kat kita. Duit apa kita punya nilai kita. RM tu ringgit Malaysia yang depan tu. Yang unit tu setiap kali topik wang ataupun soalan yang ada kaitan dengan wang, unit RM ataupun ringgit Malaysia di depan tu, huruf RM tu perlu ditulis. Okey, perlu ditulis untuk setiap soalan, jawapan, jalan kerja ke, okey, mesti kena tulis nilai apapun unit RM tu. Kalau tak tulis, jawapan kamu salah. Walaupun jalan kira kamu tambah tolak dan bahagi tu betul, tapi tak letak unit RM tu, dia kira salah. Sebab itu adalah satu kewajipan, satu kewajipan untuk tulis unit RM tu dalam dalam soalan matematik untuk wang. Okey. Tadi tambah tolak darab bahagi kita dah belajar sebelum ni, benda yang sama je, cuma dia ada tambah nilai jadi Malaysia. Okey, baik, hari ni pembelajaran kita adalah pengurusan kewangan yang baik. Okey, kemudian membuat keputusan berkaitan dengan kewangan dan juga mengenal mata wang. Jadi yang pertama, untuk berjaya kita nak baca masalah tentang pengurusan kewangan dalam kehidupan seharian. Okey, menyatakan cara menyimpan dan mengurus wang, kemudian menyatakan 5 mata wang utama dunia. Ada banyak tapi kita nanti nak tengok 5 je dulu. Kalau kamu dapat dapat tahu 5 tu, dah kira okey dah tu dah mencapai kejayaan dah. Dan hari ni kita akan menyatakan cara pembayaran mengikut situasi. Bayar tu ikut situasi. Ada ganggu tak? Kucing saya meong kat belakang. Umar, come. Kenapa? Bising lah. Orang tengah belajar ni. Ikan. Baik. Kita tengok siapa yang ada dalam kelas ni. Dah ramai 48 orang. Okey, bagus. Dah ada 48 orang. Semua siapa lagi yang tak ada ni? Ramai lagi tak ada ni sebenarnya. Okey. Okey. Topik yang pertama, bijak urus wang. Okey. Macam mana kita nak urus wang? Okey. Kenapa kamu dah jam 4 dah belajar dah? Diajar untuk urus wang.
Baru dah. Saya baru jam 4 lah cikgu. Duit sekolah pun tak ada. Duit belanja ni tak pergi sekolah. Kalau sekolah tak dapat duit belanja. Betul tak? Kan? Betul tak? Betul tak? Tak ada yang jawab. Tak ada yang jawab. Okay. Siapa yang dapat duit belanja sekarang ni? Ada tak yang dapat duit belanja sekarang? Ya. Ada? Tak pergi sekolah pun dapat duit belanja? Ada tak? Kalau ada tu, terbaik lah. Mantap, kan? Anak saya tak bagi lah pergi sekolah pun. Pergi sekolah pun tak pergi sekolah kan? Buat apa? Okay. Okay. Kenapa kamu dah jam 4 dah diajar untuk uruskan kewangan? Sebabnya bila kamu dah jam 4 ni, kamu dah mula, kalau sepatutnya kita pergi sekolah kan, kalau kamu sekolah, mak ayah bagi kamu duit belanja kan, untuk pergi sekolah tu. Jadi kat situ sebenarnya kamu dah kena bijak urus wang. Kalau kamu ingat semasa kamu dah 1, dah 2, dah 3, kan, kalau kamu dah ataupun tak bijak urus wang masa tu, duit belanja dapat habis ni. Betul tak? Kadang-kadang sampai tak cukup pun. Kan? Sebab tu kamu belum lagi bijak urus wang. Tapi sebab masuk dari jam 4 ni, kamu diajar macam mana untuk kita bijak urus kewangan. Okay. Soalan, apakah benda yang kamu inginkan yang memerlukan wang untuk pembeliannya? Siapa jawab? Apa benda yang kamu inginkan? Ada siapa-siapa nak jawab? Siapa nak kongsi? Siapa nak kongsi on mic. Benda apa? Cuba kamu fikirkan sekarang, apa benda yang kamu perlukan, apa yang kamu sangat perlukan sekarang yang memerlukan kewangan, yang memerlukan duit untuk belilah kan. Kalau tak perlu duit macam mana? Adi jawab PC gaming dalam chatting dia. Dia nak beli PC gaming. Nak apa? Akhir? Makanan? Hari tak ada makanan. Hari kat sekolah hari biasa pun tak ada makanan. Rumah. Irfan dah nak beli rumah dah waktu sekarang ni. Internet. Nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Semua nak pergi Mekah. Tapi tahun ni tak pergi Mekah. Pun ROG. Afif Haris. Sama dengan saya. Kasut roda original. Sentap. Apa nak beli sentap lah ni? Sentap bukan beli. Bukan beli. Cuba type. Kan dalam chatting tu, saya nak tengok apa benda yang kamu inginkan. Apa benda yang kamu, phone baru sebab phone saya rosak. Okey. Hip elektrik. Apa hip elektrik tu? PS4. Apa dia lagi? Kasha nak belikan skateboard, nak set gaming yang kamera, hoverboard dengan skateboard. Handphone. Okey, lagi saya nak beli laptop. Okey, ikan laga. Benda ni komputer baru. Wifi tak ada beli. Earphone, Flynova, apa tu, hoverboard. Macam-macam yang korang nak. Okey. Baik, terus banyak dia punya komen dia bagus. Okey, benda yang kamu perlu ataupun kamu yang inginkan sangat yang memerlukan wang untuk pembeliannya. Benda ni bila kamu inginkan sesuatu yang memerlukan wang, dari mana sumber kewangan tersebut? Dari mana sumber kewangan tersebut? Siapa jawab? Type. Siapa jawab? Type. Dari mana? Dari mana? Bekerja. Dah jam 4 dah bekerja ke? Menabung. Okey, Irfan menabung. Okey. Lagi. Selain daripada menabung. Okey, menabung juga. Syaukat juga jawab menabung. Okey. Raya. Raya, duit raya. Ibu bapa menabung simpan. Okey. Tadi siapa jawab menabung? Duit raya, menabung dengan duit belanja sekolah. Okey, betul. Okey, itu betul jawapan. Menabung daripada duit belanja yang kamu dapat. Duit belanja sekolah yang kamu dapat. Tapi sekarang ni tak pergi sekolah, dapat ke duit belanja? Hadiah. Okey, hadiah menabung. Okey, betul. Okey. Baik. Bila kita, aku tahu kamu lah ada jam 4 ni, kan, kamu tak ada sumber kewangan
Kamu tak ada sumber kewangan. Yang kamu dapat ialah wang belanja daripada wang saku tu ataupun wang duit belanja sekolah. Kalau kita sekolah, kalau kamu sekolah ni tak sekolah tak dapat dari belanja, betul tak? Wang belanja sekolah itulah yang akan kamu gunakan untuk membeli sesuatu selain daripada kamu minta terus dengan mak ayah lah. Kalau minta dengan mak ayah kamu boleh bagi terus macam tu tak apalah. Kalau tak boleh, kita kena cara dia macam mana nak uruskan kewangan. Yang pertama ialah bajet. Bajet. Bajet ni apa? Bajet ni maknanya ialah bajet ni maknanya ialah perancangan kewangan. Perancangan kewangan. Maknanya kat sini andailah contoh kamu dapat duit belanja sekolah sehari RM3. Sehari RM3 dapat duit belanja sekolah. Kan? Daripada duit belanja sekolah tu kamu boleh buat perancangan ataupun kamu buat bajet. Itu namanya bajet. Bajet tu maknanya ialah perancangan untuk kewangan. Siapa nak tanya tadi? Saya dengar suara tadi. Siapa yang Fatih. Jual rambutan. Dekat rumah saudara saya ada banyak rambutan, boleh jual. Dapat duit simpan. Boleh. Itu contoh. Tadi ada jawab. Sekarang dia dah masuk tajuk, dah masuk seterusnya ni. Bajet. Bajet ni ialah kita merancang. Merancang. Kena salin ke? Nak salin ke ni? Tak payah salin lah. Kita ceramah ke? Hari ni tak ada kerja. Hari ni kita kamu dengar dan kita berbincang nanti dalam chatting. Dalam ruangan chat tu kamu boleh bincang. Kalau nak salin pun boleh salin. Lama lagi, banyak lagi tu. Yang pertama ialah bajet. Bajet ni ialah perancangan kewangan kamu. Perancangan kewangan. Macam mana kamu nak merancang supaya kamu dapat membeli apa yang kamu inginkan tu. Kalau kamu lihat dalam buku teks, muka surat berapa? Buku teks muka surat surat apa tadi? 100 118. Ustaz satu bijak urus wang tu. Dia nakkan sesuatu tapi dia tak ada duit. Yang dia dapat adalah duit belanja. Jadi kat situlah dia kena merancang. Bajet dia maknanya merancang. Perancangan kewangan. Tu bajet. Daripada bajet, Muka surat berapa? Tanya lagi muka surat berapa. Dia tak bagi tumpuan dah tu. Muka surat 118 kalau buku teks. Apa tadi? Sampai mana dah? Saya dah ni dah bila ni. Perancangan bajet. Yang kedua ialah simpanan. Jadi daripada sesuatu yang kena kamu nakkan tu, benda yang kamu inginkan tu, kamu boleh dapat melalui bajet dan juga daripada simpanan. Yang macam-macam tadi jawapannya nak bajet tu. Tapi kamu kena tahulah. Perkara pertama yang kamu kena tahu, benda tu berapa nilai dia. Berapa nilai benda yang kamu inginkan tu. Yang kedua, dari mana sumber kewangan kamu akan dapat. Sumber kewangan tu. Kemudian daripada sumber kewangan tu kamu kena rancang berapa yang kamu kena belanja, berapa yang kamu kena simpan, berapa yang kamu akan gunakan untuk beli benda tu. Sampai berapa banyak, berapa tempoh masa lama tu. Berapa lama perancangan kamu tu, bajet tu, daripada simpanan tu kamu akan dapat nilai dia. Contoh saya lah bajet. Saya nak beli handphone baru. Macam Irfan tadi kan sebab handphone dia rosak. Jadi saya tengoklah dalam internet berapa nilai handphone yang saya mampu nak beli. Jangan agak, aku nak beli handphone baru lah. Tengok nak beli apa. iPhone apa yang terbaru. Harga berapa? 8,000 harga dia. Gila. Bapak mahal kan. Jadi jangan kamu
nak sesuatu kan yang luar daripada perancangan kamu. Luar daripada kemampuan kamu. Jadi kita cari benda yang betul-betul kamu perlukan, yang mampu. Itu maknanya perancangan. Agak-agak saya ni kalau dapat ni, berapa ringgit? Okey, dapat ada boleh simpan. Jadi perancangan kamu, kalau kamu perancangan bajet tu sampai 5 tahun baru dapat beli, itu bukan perancangan namanya. Kan? Jadi kamu kena benda yang logik lah yang kamu nakkan tu, yang kamu tahu nilai dia. Dari mana kamu nak dapatkan duit dia dan berapa lama yang kamu perlu untuk simpan supaya kamu dapat beli benda yang kamu inginkan tu. Itu maknanya bajet, perancangan. Dalam buku teks. Okey. Simpanan, daripada simpanan lah juga kamu boleh beli. Bajet, kamu dah bajet, dah merancang, rancangan tu ada simpanan. Daripada simpanan tu lah yang akan kamu beli sesuatu yang kamu inginkan. Okey. Itulah dia. Yang pertama, bijak urus wang. Okey. Jadi kat sini, mulai hari ni kamu dah boleh fikir apa yang aku nak sebenarnya. Apa yang kamu gunakan. First time tak abang, lepas tu aiskrim ada kat luar, keluar ke hari. Betul. Yang tu, dah kumpul duit, tiba-tiba ada orang jual aiskrim kat luar, guna duit simpanan tu untuk beli aiskrim. Dah jadi kurang. Kan, elok-elok simpan 5 hari dah dapat RM5. Orang aiskrim lalu, belanja adik, belanja abang, belanja kakak RM3, dah jadi RM2 untuk beli barang kamu. Kan, itu kan bajet. Itu bukan perancangan yang bijak. Itu perancangan yang kurang bijak. Walaupun betul lah tu niat tu nak belanja adik-adik, tapi gunakan duit simpanan. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Itu bukan bijak urus kewangan. Itu kurang bijak nama dia. Okay. Alright. Okay, jom kita tengok jap siapa yang ada dalam kelas ni. Siapa yang ada? Okey, ramai. Dah 50 orang. Okey, yang masuk kelas saya ni jangan lupa ya, isikan kehadiran. Nanti kalau tak isi kehadiran rugi. Saya isi kehadiran dalam data untuk PPD. Cikgu, hantar link. Link? Hantar link dekat chat. Saya belum isi lagi. Nanti isi, lepas ni boleh tengok dalam ni. Cikgu. Saya dah hantar awal-awal tadi chat. Hantar link kat chat. Saya dah hantar awal tadi. Nanti hantar lagi sekali. Nak juga hantar sekali. Ambil kau. Isi juga dah tahu lah. Apa Syakat? Saya tak ada dalam grup Pak Rajin. Tak ada dalam datang Pak Rajin. Isi kehadiran tu nanti kan ada dalam tu. Dah isi dalam orang yang saya share tu, link tu nanti ada dalam tu. Saya tengok, okey Syakat dah isi kan. Alright. Jom kita teruskan dengan ini tadi. Okey. Baik, ni yang pertama bijak urus wang. Okey. 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 Apa nak buat jika tiada atau kurang sumber kewangan? Yang ni yang penting ni. Okey. Nampak tak? Okey. Apa nak buat? Apa nak buat kalau kamu tak ada sumber kewangan? Macam mana?
Apa nak buat? Siapa nak jawab? Kalau kamu tak ada ataupun kurang sumber kewangan tapi tak nak beli barang tadi. Nak beli PC gaming, harga dia paling kurang pun kalau PC gaming 3-4 ribu lah. Kan? Betul. Tapi kamu tak ada sumber kewangan ataupun sumber kewangan kurang. Apa nak buat? Chat. Apa nak buat? Ada tak yang nak jawab? Tak ada nak jawab? Saya tengok dalam chat. Ada tak yang jawab dalam chat? Jual barang murah. Kalau tak ada sumber kewangan, kita jual barang kita. Okey. Okey, ada 1 sen. 1 sen tak ada, RM1 ada. Harga yang RM1 ada. Jadi pengemis, jual barang-barang lama. Okey, jual barang-barang lama boleh. Jadi pengemis macam Hadi nak jadi pengemis. Tak payahlah jadi pengemis Hadi. Kena berjimat. Memanglah kena berjimat. Kena berjimat lagi. Apa lagi? Apa lagi sumber kewangan? Tak. Jual kereta. Ui, Isyad ada kereta ke? Isyad banyak ke kereta? Saya ada kereta. Banyak kereta save. Tapi kereta mainan lah. Jual. Jual. Kereta Hot Wheel lah. Saya jual kereta Hot Wheel. Jual kereta Hot Wheel Aidan. Aidan banyak kereta. Anak saya Aidan tu. Aidan nampak Aidan. Aidan banyak kereta Hot Wheel nak jual. Mana Aidan yang 1 kereta nak jual? Main satu, tu ambil 1 kereta tu. Nak jual kereta tu. Kita boleh cari sumber kewangan dengan pergi jual barang lama. Ni kereta Aidan. Ni kereta mainan Aidan. Bone shaker kata dia. Okay, boleh jual barang lama, jual kuih muih, buka kedai, tak payah beli. Tak payah beli. Dah tahu tak ada duit, tak payah beli. Okay. Apa nak buat kalau tak ada? Okay, kita yang pertama kalau tak ada, elakkan berhutang. Elakkan berhutang. Jangan berhutang. Ada orang tak ada nak beli sesuatu tu tapi tak ada duit, pergi pinjam dengan orang lain. Pinjam duit kau berapa? RM5 nak buat apa? Aku nak beli pensil tekan-tekan tu. Pensil tekan-tekan tu harga dia berapa? RM3.50. Nak pinjam RM5, lagi RM1.50. Aku nak beli pemadam yang ada pusing-pusing belakang. Jadi RM5. Dia tak ada duit tapi nak beli benda tu. Jadi pinjam dengan orang. Tak boleh Jangan elakkan berhutang. Okey. Yang kedua, kawal belanja berlebihan. Yang ni. Tadi kalau contoh dapat duit belanja tu kan. Duit belanja sekolah. Beli tu, beli ni. Tahu-tahu dah habis dah duit. Lepas tu nak beli lagi dah tak ada duit. Tu tidak mengawal lah namanya. Jadi kita kena kawal belanja tu supaya tidak berlebihan. Okey. Dan seterusnya, keperluan didahulukan. Okey. Keperluan didahulukan. Apa dia keperluan ni? Apa dia keperluan ni? Macam sekarang ni memanglah keperluan didahulukan. Jadi jual kek online. Kemas rumah supaya dapat upah. Boleh. Kan jual kek. Macam saya lah jual kek memasak. Jual online je. Jual online tak payah modal. Tahu-tahu dapat duit. Kan? Tu boleh tu satu pengurusan yang bijak lah tu. Okey, keperluan didahulukan dan juga yang terakhir simpan wang untuk masa depan. Ni kalau dah tahu kita tak ada sumber kewangan atau kurang, okey, 4 perkara ni kamu kena tahu. Elak berhutang, kemudian jangan belanja berlebihan, kemudian keperluan didahulukan, kemudian simpan wang untuk masa depan. Keperluan ni apa yang kita perlulah. Kalau kita nak sesuatu kan, kehendak tu jangan. Keperluan tu yang penting daripada kehendak. Kehendak tu ialah perkara nombor 198. Perkara yang pertama ialah keperluan. Kehendak tu akan jadi perkara ke 198 itu. Kan, mana kita ke belakang-belakangkan benda yang kita kehendak. Kamu kena tahu apa dia beza antara keperluan dan juga kehendak. Okey. Ada nak tanya tak tentang 4 perkara ni dulu? Ada nak tanya tentang 4 perkara yang ni.
Tapi sekarang phone pun jadi keperluan, jual mainan, jual rumah, okey. Betul. Okey, sekarang ni phone bukan phone, gadget lah. Gadget ni menjadi satu keperluan sebab kamu nak guna untuk PDPR, betul, saya faham jadi keperluan. Jadi bila benda tu jadi keperluan, kenalah cari benda yang bajet. Dalam perancangan tu kena tahu nilai sesuatu barang tu supaya ia adalah satu yang nilai yang logik, yang masuk akal, yang mampu untuk mak ayah kamu beli kan. Jadi dalam kat internet tu boleh tengok sekarang macam-macam harga phone yang murah kan. Kalau mak ayah kamu guna line telefon tu boleh beli telefon yang seterusnya dengan harga RM1 ke apa, saya macam perasan pula ada orang iklan dalam Facebook tu, Maxis ke, Hotlink ke, Celcom ke, apa dia punya line telefon tu kan. Boleh beli dengan telefon dengan harga RM1 tapi kena bayar bulan-bulan. Yang tu pun adalah satu bajet tu. Itu adalah satu pengurusan kewangan yang bijak. Dia tahu dia tak mampu nak bayar sekaligus kan, sekali jual tu 400. Pasal tengok handphone pun kalau nak guna untuk ni pun 300 sudah dah elok, dah cantik dah untuk buat PDPR. Kamu boleh nampak apa tu kan. Kalau boleh untuk PDPR ni saya galakkan kalau ada yang guna tablet tu lagi ni sebab dia luas kan, boleh nampak jelas. Kalau telefon kecil nak tengok dekat-dekat ni tak nampak. Saya guna PC, saya guna laptop, saya guna ni apa lagi tu. Okey, jadi gunalah benda yang kamu mudah nak nampak kan. Keperluan. Okey, baik. Soalnya bagaimanakah cara kamu menyimpan wang? Okey, sebenarnya macam mana kamu simpan wang? Kenapa tak guna TV? Irfan sambung dekat TV Oh, boleh juga tu. Nampak satu rumah boleh nampak saya mengajar pasang kat TV. Mana Irfan? Tengok. Irfan ada tak? Irfan, kau tengok kat TV ke sekarang ni? Besarlah muka saya kat TV sekarang ni. Penuh satu rumah kau tengok saya tengah Ya, Al-Fatih. Al-Fatih ada ni nak cakap. Apa dia Fatih? Tak nak cakap pula. Saya simpan duit dalam sampul. Dalam sampul? Okey. Baik. Simpan sikit-sikit. Cara kamu menyimpan wang. Simpan sikit-sikit. Simpan elok-elok. Yelah, itu simpan elok. Simpan dalam tabung. Al-Fatih tadi simpan dalam sampul. Lepas tu disimpan kat mana? Simpan bawah bandal. Simpan bawah tilam. Simpan dalam mana lagi? Dalam laci. Macam-macam cara kamu simpan. Lama-lama jadi bukit. Oh iya. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Simpan dalam bank. Okey, bagus. Simpan dalam bank. Simpan dalam bank. Okey, ramai dia simpan dalam bank. Simpan lagi. Okey, itu cara kita menyimpan wang. Kita tengok apa cara yang kamu boleh gunakan untuk simpan wang kamu. Tabung. Okey. Simpan dalam tabung. Ataupun bila tabung dah penuh, masukkan dalam akaun simpanan bank. Masukkan dalam akaun simpanan bank. Tadi ada tabung, simpan dalam bank. Ada tak jawapan lain selain daripada tabung dan ni? Lama-lama hilang. Kenapa hilang? Ada orang ambil. Simpan dalam tabung SSPN. Akaun amanah saham. SSPN tu. Akaun SSPN ataupun akaun amanah saham. Okey. Simpan dalam bank. Okey. Apa lagi? Kat mana lagi? Okey. Sekarang saya baru tunjukkan 4 cara untuk kamu simpan wang. Tabung, akaun simpanan bank, akaun amanah saham ataupun akaun SSPN. Okey. Sebenarnya ada satu cara lagi kalau kita nak nilai wang tu sentiasa meningkat. Okey. Nilai wang tu sentiasa meningkat. Itu caranya ialah simpanan aset emas. Yang ni tak ada dalam buku teks. Okey. Simpanan aset emas ni tak ada dalam buku teks. Simpan dalam kotak. Apa isyak simpanan kotak? Nanti kan kau terlupa lah simpan kotak tu kat mana. Kat rumah banyak kotak. Tahu-tahu dalam kotak tu macam-macam. Semua dia barang. Bukan duit je. Kan lipas pula dia nanti. Simpan dalam sampul pasal mak saya curi tabung. Pandai kau ni. Cakap mak curi tabung pula Fatih. Simpan dalam sampul phone. Tak kisahlah simpan dalam mana. Tapi yang saya tunjukkan dalam ni ada 4
Kalau simpanan wang tu tabung, akaun simpanan bank, akaun amalan saham, akaun SSPN. Dan cara yang terakhir ialah simpanan aset emas. Simpanan aset emas ni tak ada dalam buku teks. Yang ni saya ajar. Okay. Okay, beli emas. Beli emas. Aset emas ni maknanya emas lah. Emas, tahu emas? Benda yang emas tu, barang emas. Kalau perempuan suka beli barang kemas kan? Pakai cincin emas ke, pakai gelang emas ke, pakai rantai emas ke, pakai kat telinga ni apa? Subang. Subang? Subang dekat sebelah Sungai Buloh tu Subang. Subang tu mana? Anting-anting. Anting-anting Subang yang kat telinga. Yalah, anting-anting ke Subang ke kan. Okey. Jadi itu kalau perempuan suka tukarkan duit tu dengan beli emas kemudian dia simpan. Sebab emas harganya semakin lama semakin meningkat. Tu emas. Kalau perempuan digalakkanlah beli emas kan untuk simpanan. Simpan dalam tabung haji boleh juga. Okey, tabung haji tu pun tabung tak? Tabung akaun simpanan ni satu lagi. Simpan dalam tabung masjid. Okey, yang simpan dalam tabung masjid untuk pahala kita di akhirat nanti. Tu bagus. Kita beli emas kit akan jual 5 kali ganda. Betul-betul. Beli emas kemudian dia akan berlipat ganda dia punya nilai. Okey, kalau perempuan beli barang kemas, emas lah. Kalau lelaki boleh tak kita pakai barang kemas? Boleh tak? Tak boleh, haram. Betul. Tak boleh, haram. Lelaki haram memakai emas. Kan? Kan? Emas tak boleh, lelaki haram pakai. Dan sutera kan. Tapi kita lelaki boleh simpan emas. Simpan dalam bentuk emas jongkong tu. Kalau dalam bahasa, kalau ni gold bar nama dia. Beli jongkong emas, ya betul harga Syazul, betul beli jongkong emas. Lelaki kita boleh beli jongkong emas, kita simpan dalam bentuk jongkong emas. Kita tak pakai tapi kita simpan dalam dompet ke, simpan dalam bekas ke, simpanlah kat mana-mana. Okey, jongkong emas. Betul tu. Siapa? Arif Syazul. Beli jongkong emas. Tapi kalau duit coklat emas tu boleh. Itu duit coklat emas tak boleh, nanti buat makan. Janganlah itu beli. Itu beli coklat emas. Tak boleh. Janganlah beli coklat emas tu. Ni yang emas yang betul. Emas betul kita simpan. Itu sebagai aset. Aset. Jadi sebab nilai emas tu makin lama makin meningkat. Itu satu cara lagi untuk kita uruskan kewangan. Baik, soalnya bijak buat keputusan. Kita masuk topik seterusnya, macam mana kamu perlu bijak buat keputusan. Okey, membuat bajet untuk menggunakan sesuatu keperluan. Membuat bajet. Macam mana nak buat bajet untuk menggunakan sesuatu keperluan? Apa dia keperluan? Yang ni saya tengok keperluan versus kehendak. Keperluan versus kehendak. Apa yang kita perlu, apa yang kita nak. Apa yang kita perlu sangat, apa yang kita nak. Contoh tadilah. Kita ambil yang contoh yang sekarang yang kamu perlukan ialah handphone, betul? Handphone untuk kamu belajar. Contoh. Handphone. Itu ada satu keperluan. Tadi siapa Irfan cakap kan? Irfan dia perlukan handphone sebab handphone dia dah rosak. Tengok mana dia? Ada tak dia dalam ni? Yang hilang ke? Sebab gambar dia tak ada dah. Kan? Oh ada. Irfan ada. Handphone dia dah rosak. Handphone dah rosak, jadi dia sangat perlukan handphone. Keperluan keperluan tu. Okey. Keperluan dia adalah handphone. Tapi kehendak dia nak handphone apa? Dia mesti nak handphone yang mahal-mahal, betul? Irfan, tolong jawab Irfan. Phone saya pecah tu macam setahun lebar. Akhirnya kan. Perlukan handphone, itu adalah satu keperluan. Tapi bila kehendak dia nak handphone siapa tadi? Asus ROG. Asus ROG tu harga dia paling murah saya tengok dekat internet RM999. Okey, itu ialah kehendak. Kamu kena tahu, aku perlukan handphone tapi aku nak handphone yang harga dia ni tengok harga dia RM3,900. Itu dah merupakan satu kehendak. Jadi tak boleh lah macam tu sebab kamu tahu, kamu kena nilai diri kamu. Aku ni ada duit ke nak beli benda mahal-mahal tu? Kan? Macam mana nak cari duit tu? Kan? Jadi itulah maksud keperluan dan kehendak. Kamu kena
lebihkan keperluan dulu daripada kehendak. Satu keperluan versus kehendak. VS tu versus lawan kehendak. Jadi mana satu yang lebih elok untuk kamu buat keputusan? Keperluan atau kehendak? Keperluan atau kehendak? Keperluan. Keperluan bukan kehendak. Kamu dapat beza contoh tadi handphone. Perlukan handphone, tapi kalau saya perlukan handphone, cukuplah handphone yang boleh ada kamera, boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh internet, cukuplah. Mungkin harga dia RM400 dah okey. Daripada keperluan harganya RM400. Tapi bila kehendak dia akan jadi RM4,000. Mana lebih senang nak capai? Keperluan ke kehendak? Keperluan. Keperluan lah yang lebih perlu kita utamakan keperluan. Sebab keperluan tu yelah kamu perlu benda tu, ada susah nak belajar kan, jadi itu keperluan. Kalau kehendak tu dah jadi lain lah kalau kamu ada sumber kewangan yang setiap bulan-bulan kamu dapat RM10,000 kan, ada tak dapat duit RM10,000 tiap-tiap bulan, tak tahu nak buat apa. Duit tu banyak tapi sampai tak tahu nak buat apa. Itu boleh jadi, bolehlah buat beli kehendak kan. Yang tu boleh jadikan kehendak sebab duit terlalu banyak sampai tak tahu nak buat apa kan. Tu bolehlah jadikan kehendak, tapi kita kena nilai pada diri sendiri. Bagi saya okey, siapa yang ada duit RM10,000 tiap-tiap bulan masuk RM10,000, tak ada buat apa duit tu kan, bagi Kak Irfan, belikan dia handphone RM400 je, tak payah belikan handphone RM4,000 kan. Belikan kat dia handphone RM400 cukup lah kan, sebab dia perlukan RM400 je. RM300 je kan. Kan boleh belikan untuk kawan-kawan yang lain dalam kelas ni pun, belikan seorang satu RM300 kan. Itu keperluan. Okey, 100 je. Humairah 100 je. Boleh lagi? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey. Baik, seterusnya perbelanjaan versus simpanan. Antara perbelanjaan dan juga simpanan. Okey. Macam mana contoh perbelanjaan? Perbelanjaan adalah benda yang kita belanja lah, benda yang kita beli sesuatu. Dan simpanan tu yang duit yang kita simpan. Okey, macam kamu sekarang ni, dah jam 4, umur 10 tahun. Umur kamu 10 tahun dah jam 4. Kamu perlukan perbelanjaan atau kamu perlukan simpanan? Simpanan. Fakir perlukan simpanan. Lagi? Simpanan ke perbelanjaan yang penting? Simpanan. Simpanan yang lebih utama untuk kamu. Sebab umur kamu baru 10 tahun kan, kamu pun sumber kewangan pun kamu dapat daripada mak ayah kan. Tak tahu lah kalau Irfan dia dah YouTuber, mungkin dia dah YouTube dah bayar kat dia kot. Irfan dah dapat sumber kewangan daripada YouTuber. Mana Irfan ni? Lagi. Belum lagi? Belum lagi. Okey, nanti masukkan konten yang best-best kan. Pasal mana orang ramai subscribe nanti. Tu contoh satu sumber kewangan yang kamu boleh dapat sepanjang PKP. Irfan dia jadi YouTuber kan. Mana tahu nanti sampai masa YouTube bagi duit kat dia, itu dah jadi satu sumber kewangan. Macam kawan saya, tapi dia handphone dia pun, tapi Irfan tak ada handphone, susah nak masuk kan. Tak kisahlah masuk konten apa pun kan, janji ada orang tengok, ada orang like, ada orang subscribe, InsyaAllah YouTube bagi, nanti bayar duit kat kamu. Itu bukan satu sumber kewangan lah. Kan. Jadi untuk tempoh kamu sekarang ni, umur 10 tahun dah jam 4, kamu lebih perlukan simpanan daripada perbelanjaan. Perbelanjaan tu biarlah mak dengan ayah kamu yang buat keputusan. Kamu sekarang ni simpanan sahaja. Itu bijak. Apa benda bijak?
Antara dua perkara ni. Maknanya sekarang ni kamu hanya keperluan dan juga simpanan kan. Macam saya dah lain. Macam saya dah dewasa, ada keperluan kan, saya juga ada perbelanjaan dan saya juga ada simpanan. Mana yang saya lebih kepentingan antara empat ni? Mestilah saya perlukan keperluan dan juga perbelanjaan. Macam kamu umur 10 tahun dah jam 4, kamu keperluan dan juga simpanan. Simpanan pun saya ada tapi jarang saya simpan. Sebab selain itu nanti banyaknya pergi ke arah perbelanjaan keluarga kan. Sebab keluarga saya kan perlukan perbelanjaan kan, nak belanja rumah apa semua kan, bayar bil apa semua. Jadi simpanan tu adalah bolehlah simpan sikit-sikit, lama-lama jadi lama jadi apa? Lama lagi duit, lama jadi. Okey, subscribe. Okey, cikgu TikTok boleh buat duit 40. Tu TikTok boleh, betul. 40 followers 1 cent. 1 cent tu $1 1 cent duit Amerika kan. Okey, betul. Kamu bolehlah carilah duit sumber kewangan macam mana pun kan. Bantu mak ayah pun boleh kan. Mak ayah kamu, siapa mak ayah yang mungkin sumber kewangan dia waktu PKP ni kurang memberangsangkan kan, nak tambah lagi pendapatan, boleh WhatsApp saya ajar macam nak tambahkan sumber pendapatan. Kan, tapi mak ayah kamu lah kan. Kalau abang kakak kamu yang dah habis sekolah tu tak kerja tu, tak tahu nak buat apa tu, ni WhatsApp saya personal, cakap saya mak ayah pada ni nak tahulah macam mana nak dapatkan sumber kewangan, uruskan kewangan dengan bijak ni kan. Alright. Okey. Soalan tak? Nak tengok dalam ni, tengok dalam korang apa nak tanya. TikTok boleh buat duit, dekat Insta saya dah sampai 1k. Boleh jadi Insta famous ni. Apa nama channel kau Syakat? 1k followers. Mantap. Okey. Asalnya mata wang dunia. Okey, kita masuk topik seterusnya, mata wang dunia dan nilainya. Yang ni sonok. Okey, jom perhatikan betul. Kalau buku teks, muka surat apa dalam buku teks yang ada sumber yang ada duit tu? Muka surat 124 dan 125. Okey, mata wang dunia dan nilainya. Okey, jom kita tengok. Yang ni saya dah besarkan. Okey, ni duit. Nampak tak? Duit apa ni? Duit apa ni? Apa tahu? Euro. Dekat situ ada tulis dah Euro. Euro ni adalah duit negara Perancis. Perancis banyak gunakan duit nilai Euro ni. Euro ni boleh digunakan di beberapa negara di Eropah. Salah satunya Perancis lah. Okey, ni duit Euro. Kemudian ada duit apa ni? Ni duit apa ni? Amerika Syarikat. Bukan Amerika Syarikat. Ini adalah duit Rusia. Okey, nama mata wang dia rubel. Okey, Rusia. Ni duit Rusia. Nama mata wang dia ialah rubel. Ni 100 rubel. Okey, seterusnya. Ni. Yang ni barulah dia Amerika Syarikat, dan kita sebut dia nama mata wang dia nilai ialah dolar. Dolar Amerika Syarikat. Yang ni ada 4 Arab ni. Ni duit apa? Apa ni baca bahasa Arab ni? Rial. Ni rial. Rial ni ialah duit daripada negara Arab Saudi. Okey, Saudi Arabia. Ada unta, jual unta, lebih untung daripada jual manusia. Kan ni Arab Saudi kan dia, dan dia punya nama mata wang dia ialah Rial. Tak ada. Habis dah semalam kemas-kemas tak ada. Dalam beg ni lah. Ni dekat beg, dekat ni dekat bilik sana. Macam nampak. Okey, seterusnya. Ni duit apa ni? Duit raya. Duit raya kata Ayan. Ni duit apa ni? Duit raya kata dia.
China. Duit daripada negara China nama dia renminbi. Okey. Ni duit daripada negara China. Okey. Soalnya ni. Ada tulisan ni kat macam China tapi bukan macam China ni. Korea. Korea? Duit Jepun dengan duit Jepun. Okey, Jepun dan nama duit Jepun tu ialah yen. Yen. Yang ni nilai dia 5,000 yen. Oh, banyak ni. Okey, soalnya ini ialah duit dia apa ni? Bangladesh. Nilai dia taka. Nama dia taka. Ni nilai dia 1,000. 1,000 taka Bangladesh. Ni ada gambar orang naik kuda ni. Ni ialah duit Australia. Duit Australia dan nilai dia ialah dolar. Nilai dia dolar. Yang ni nilai dia $10. $10 Australia. Tak apa tu gambar duit ni. Gambar duit ni nanti saya bagi dalam PC. Dalam konteks pun ada sebenarnya. Okey, biasanya ni ada gambar perempuan ni. Pakai account 10. Bank of UK. Britain dan nilai dia ialah pound sterling. Ini ialah pound sterling. Yang ni ialah 10 pound. 10 pound. Okey, ni. Saya Korea apa tu? Korea Selatan. Korea Selatan dan nilai dia ialah won. Itu lagi sekolah. Jumpa di sini. Hai, Assalamualaikum. Won. Nilai dia ialah won. Yang ni. Kenal tak siapa yang kacamata ni, kepala dia berombat, rambut tak ada ni? Ya. Ni India gambar Ahmad Mazhadi dia Perdana Menteri. 100 rupi. Dia ialah rupi. Saya pernah dapat dia. Dan yang ni ialah Kanada. Dolar. Dolar. Nilai dia ialah dolar. Nilai dolar. Ada lagi. Okey, yang ni ialah nilai dunia dan nilai duit kita. Okey. Yang ni ialah nilai mata wang dunia. Saya dapatkan link ni daripada bank negara. Boleh nampak tak? Mana? Hati cepat ada lagi buku sekolah nak PGM nanti. Boleh nampak tak yang ni? Sekejap ni saya present yang ni. Okey. Windows ni. Ini kadar pertukaran mata wang asing. Okey. Kadar pertukaran mata wang asing mengikut nilai duit kita. Untuk kerajaan Malaysia bagi bulan Julai 2021. Ni yang terbaru ni. Ni dolar yang terbaru. Okey, dalam ni macam-macam dunia nilai duit ada. Contoh, kamu nak tengok duit apa? Brunei, okey, tengok duit Brunei. Okey, tengok duit Brunei. Brunei BND, kod dia BND, Brunei dolar. Okey, RM1. Duit kita RM1. Okey, duit dia $3. Duit dia $3. Maknanya duit dia lagi mahal lah duit dia. Duit Brunei $3, duit kita baru RM1. Faham tak? Faham tak kadar tukaran mata wang ni? Kat atas ni RM ni maknanya 1 unit. Duit kita kalau RM1,
Duit dia RM3. Ni Brunei, contoh Brunei. Okey. Kalau duit negara mana lagi? Korea Selatan. Korea Selatan. Di mana Korea Selatan? Korea Selatan. Korea Selatan tadi mana? Kalau tak nampak lah. South Korea, Korea Selatan. Tak ada pun. Woi. Oh, mana Won? Mana Korea Selatan? Kaki belah kanan. JK. Ada pun K. Kazakhstan ada lah. Tak apa. Tengok sini. Tengok US dollar. Okay, US dollar. Duit kita RM1. Duit US dollar RM4.1738. RM4 uyo. Duit kita RM1, duit dia dah RM4. Okay. Bukan. Duit dia $1, duit kita RM4. Oh, maknanya duit kita murah lah. Duit kita dengan banding ni. Cikgu. Ya. Ada atas dia lagi tu North Korea won tu. North Korea. Oh, mana North Korea? Oh, ni South Korea won. North Korea N. Ni North Korea won. Not available. North Korea won not available. Kita sebab apa? North Korea ni duit dia duit tersendiri, susah nak jumpa. Okay, South Korea ni, South Korea won. Duit kita 0.37 sen. Duit kita 40 sen lah. Duit kita 40 sen, duit won dia 100 won. Kat atas ni. Yang belah kiri ni satu unit. Yang ni 100 unit. Okay. Kita tengok duit negara sebelah kita apa? Thailand. Mana Thailand? Ni. Thai baht. Okay. Thai baht. Okay, 13. Duit kita RM13. Duit Thai 100 baht. RM13, 100 baht. Okay. Saya suka. Kau nak pergi negara mana? Dubai. Negara jiran. Singapura. Okey, Singapura. UK. Singapura. Pergi jadi Singapura. Duit kita RM3. Duit Singapura $1. Okey, Itali. Mana Itali? Mana Itali? Itali tak ada pun. Oh, Itali dia guna duit euro. Dia guna duit euro. Itali. Mana Itali? Itali dia guna duit euro. Tak ada pun. Portugal? Mana Portugal? Malaysia ada. Ronaldo. Okey. Cikgu macam ni nampak Mexican. Mexican. Mana Mexican? Okey. Okey lah. Oh, banyak pula duit kat sini kan? Macam-macam duit. Kamu boleh nanti saya share. Nanti saya share link dia. Share link ni kamu boleh tengok sendiri. Oh, aku nak pergi negara mana lah dia. Jadi nak perlukan duit mana. Kan? Okey. Macam sempat lagi tak ni? Ada masa lagi tak? 9.24. Cukup lagi, ada masa lagi ni. Okey, yang terakhir. Okey, seterusnya. Sebelum ni, sekejap mana present. Okey, instrumen pembayaran. Okey, macam mana kita nak bayar? Okey, macam mana kita nak membayar sesuatu perkara, sesuatu benda tu? Macam mana kita nak bayar sesuatu benda? Okay, instrumen pembayaran ialah cara kita nak membayar. Yang pertama kita boleh gunakan wang tunai. Wang tunai. Duit lah ni, duit Malaysia ni. RM1, RM5, RM20, RM10, RM50, RM100, semua duit shilling tu lah. Kan?
Okay, kita boleh gunakan wang tunai untuk membeli sesuatu barang. Selain daripada wang tunai, yang ini apa? Kad apa ni? Kad kredit. Kad kredit. Itu bukan kad kredit. Kad debit. Itulah kad debit. Kad debit ni bukan kad kredit tau. Kad debit ni kita boleh guna kalau tak ada duit. Ada duit kita boleh guna. Ada duit kita boleh guna dalam kad ni. Ni dalam akaun kita lah. Kad debit ni selalu dalam akaun kita, simpanan. Dalam akaun simpanan ada duit, barulah kita boleh guna. Kalau tak ada duit, kita boleh guna kad debit. Okey, seterusnya lah. Ni kad kredit. Okey, contoh kad kredit. Kad kredit ni pula ialah pinjam ataupun hutang. Ambil dulu baru bayar. Bulan-bulan kena bayar. Kalau tak bayar nanti kena denda, lepas tu kena jadi bankrupt. Sebab tu saya tak ada kad kredit. Sebab kad kredit ni lah kad hutang. Tadi saya dah ajarkan awal-awal tadi kita elakkan berhutang. Kad kredit ni ialah kad hutang. Kan? Dia ada duit tapi dia ada akaun kad kredit. Dia beli dulu guna kad kredit, lepas tu bayar bulan-bulan. Tu ialah hutang nama dia. Kad kredit ni lah hutang. Soalnya ini ialah perbankan internet. Yang ni bayar guna online. Bayar guna online internet. Kan? Macam nak beli barang-barang tapi mesti kena ada duit jugalah dalam kad, dalam akaun. Kalau tak ada akaun, tak boleh nak bayar guna perbankan internet. Seterusnya ialah ni kad touch and go ni. Kad touch and go ni lah contoh, dia ialah satu jenis kad prabayar. Kad prabayar ni kena top up. Dalam kad touch and go tu ada duit baru boleh bayar guna kad touch and go. Kalau tak ada kena top up dulu. Ya. Sekarang ni haram. Sekarang ni haram. Sekarang ni kan dah tak boleh sentuh. Kenapa dia suruh touch? Sekarang ni tak boleh sentuh. Sentuh dan pergi. Tak faham. Dia kata sentuh dan pergi. Boleh sentuh. Sentuh dan pergi bukan. Kad touch and go ni dia bayar sentuh kat tempat lain, dia sentuh kat mesin je. Dia sentuh kat tu. Sama contohnya dia letak kat mesin, dia tak sentuh orang pun. Tu kad lah bayar. Lagipun kamu pun tu bukannya kamu guna kot. Okay, soalnya ialah e-wallet. E-wallet ni ialah e-dompet. Yang ni selalu ada dalam handphone. Touch and go ke, e-wallet ke, web ke kan, cuma guna e-wallet. E-wallet ni dalam bentuk aplikasi dalam handphone, e-wallet. Yang ni, siapa tahu ni? Ni ialah cek. Ni ialah cek. Cek ni kita tulis, lepas tu kita pergi hantar kat bank, nanti bank masuk dalam akaun. Ni ialah cek. Dan yang terakhir ialah wang pos. Wang pos ni dah jarang orang guna dah. Tapi kalau orang guna pun untuk urusan-urusan yang memerlukan wang pos ni. Ni lah wang pos. Dah habis dah. Jom menggambar. Dah habis punya. Ya, saya tanya. Kenapa setiap negara dia tak guna mata wang yang sama? Kenapa? Bagus soalan tu. Kenapa setiap negara tidak menggunakan mata wang yang sama? Sebab kerajaan yang lain-lain. Kalau semua menggunakan mata wang yang sama, nanti akan jadi susah untuk kita tahu negara mana yang mengeluarkan duit. Kalau tak nanti, kalau semua gunakan duit yang sama, contohlah nak guna duit negara mana? Malaysia. Jadi nanti satu dunia guna duit saja, dia akan jadi satu nilai yang sangat susah. Sebab tempat negara orang sana nak di sana kan nilai dia lain kan. Nanti kalau contoh duit kita nak guna duit kita nak beli dekat Amerika, bayar pakai duit Malaysia, tak boleh lah sebab nilai dia tak sama kan. Sebab nilai dia tempat sana barang dia mungkin kita nak beli durian kat sini, durian kat sini mungkin harga dia sekilo RM20. Durian apa saya tak pernah beli lagi durian ni, tak keluar lagi. Durian kat sini harga dia RM20 Malaysia. Tapi bila sampai ke US, nilai ni kat sana mungkin dah jadi RM90.
Sebab apa? Tak samalah. Sebab apa? Kos nak bawa ke sana, dia ada penilaian dia. Jadi sebab tu nilai duit di setiap negara tidak sama. Tapi ada beberapa negara yang menggunakan duit Eropah, Euro tu, dekat bahagian Eropah ada beberapa negara yang masih menggunakan nilai mata wang yang sama. Dia boleh gunakan nilai mata wang yang sama sebab dia dah ada satu kesatuan. Euro tu, duit Euro yang mula-mula tadi tu. Boleh guna di Perancis, boleh guna di Itali, boleh guna di Perancis, Itali, Switzerland, dia boleh guna di negara-negara sekitar tu lah. Dia menggunakan duit yang sama. Duit Euro. Okey, boleh Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Okey, jom kita ambil gambar. On video. On video off mic. Okay, stop chatting ni. Kau nanti kau dapat keluar dekat saya punya ni. Dah. Berhenti chatting. Kau tak nak keluar notification ni. Tak nak buka kau. Okay, satu. Okay, gambar pertama. Lah, ada chatting lagi. Senyum. Tak payah trace. Okay, senyum. Okay, gambar yang pertama. Kejap. Okay. Kenapa alaman ni tak guna buku? Tahu. Okay, gambar kedua. Okay, gambar kedua. Okay. Bukan saya masuk dalam Facebook. Nanti nampak muka kamu. Apalah, cucuk hidung lah, tarik telinga lah. Okay, gambar ketiga. Okay, seterusnya. Okay, gambar comel. Buat buku comel. Comel lah korang. Okey, baik. Sampai sini saja untuk tajuk kita. Tak ada kerja rumah hari ni sebab hari ni kita banyak sembang je. Tak ada. Ini tadi dia sekolah. Nanti saya bagi latihan banyak. Nanti kalau saya bagi latihan banyak kan tak buat pula. Kan yang hantar in pun berapa orang je. Okey, kita cuba hari Rabu pukul 11.30. Jangan lupa hari Rabu pukul 11.30. Link yang sama link Google Meet ni saya guna yang sama, saya tak tukar-tukar. Kita jumpa lagi pada Rabu pukul 8.30. Kita jumpa lagi. Bye.